Hai dan Assalamualaikum semua, nama saya Ali dan hari ini saya akan berkongsi serba sedikit ilmu mengenai madu. Madu kita makan tahu, bukan madu tiga tu. Jadi sebenarnya dari mana datangnya madu ini? Semua tahu madu berasal daripada sarang lebah. Tetapi bagaimanakah madu terhasil? Apa khasiat madu dan cara pengambilan madu yang betul? Jadi jom tengok video kali ini untuk menjawab segala persoalan anda mengenai madu. Madu ini terhasil apabila lebah akan menghinggap ke bunga-bunga yang merupakan sumber makanan mereka. Lebah akan menyedut cecair yang bergula daripada bunga atau dipanggil nektar dalam bahasa mudahnya. Nektar tersebut akan disimpan di dalam perut lebah tersebut. Mengikut anatomi struktur badan lebah, ia terdapat dua bahagian iaitu perut yang dikhaskan untuk membuat madu dan perut untuk menyimpan makanan. Setelah itu, lebah tersebut kembali ke sarangnya dan menyerahkan nektar yang telah dikumpulkan kepada lebah yang berada di sarang. Kemudian, proses penguraian akan berlaku dalam perut lebah tersebut kepada gula ringkas. Kemudian, nektar tersebut akan diagihkan ke setiap lubang sarang dan proses penyejatan akan berlaku. Proses ini berlaku di mana lebah-lebah akan menyibas sayap mereka untuk mengurangkan peratus cecair dalam nektar supaya menjadi likat, maka terhasillah madu. Mesti ramai baru tahu kan bagaimana asas terhasilnya madu yang selalu kita makan itu. Setiap makanan pasti ada khasiat yang tersendiri kan? Jadi madu pun ada keistimewaan khasiat yang tersendiri tau. Antaranya sebagai bahan antioksidan, menguatkan daya tahan otot dan juga sebagai antiseptik. Madu sangat kaya dengan bahan antioksidan di mana ia akan berfungsi sebagai penghalang untuk bahan-bahan radikal bebas bertindak ke atas sel-sel badan kita. Yang apabila tidak dicegah, ia boleh mendatangkan kepada risiko penyakit-penyakit yang tidak diingini. Selain itu, madu juga sesuai untuk ahli-ahli sukan di mana ia dapat mengawal kadar hormon kortisol dalam badan pada tahap yang rendah untuk meningkatkan lagi daya tahan kekuatan otot. Dalam artikel Honey for the Fast Track, ada melaporkan bahawa madu adalah sumber tenaga asli yang baik kepada semua orang, termasuklah ahli-ahli sukan. Untuk pengetahuan semua, madu juga dapat berfungsi sebagai antiseptik di mana ia dapat mencegah jangkitan dan pembiakan kuman dalam sistem tubuh badan kita. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, untuk orang yang sering mengalami batuk, ia boleh dilegakan dengan pengambilan madu di mana rasa manis itu akan menyebabkan penghasilan air liur yang akan melembabkan kekak sekaligus mengurangkan rasa gatal dan keinginan untuk batuk. Banyakkan khasiat madu ini, tetapi bagaimana pula dengan cara pengambilan madu yang betul? Baik, untuk pengambilan madu yang sesuai dalam seharian, sebabkan madu juga adalah pemanis, jadi pengambilan yang berlebihan dan berterusan dalam jangka masa yang panjang adalah tidak digalakkan kerana ianya berisiko mendatangkan penyakit diabetes disebabkan peningkatan paras gula dalam darah kita yang tidak terkawal. Perlu untuk kita tahu yang madu ini adalah salah satu contoh makanan dalam kategori gula ringkas yang mana kuantitinya perlu diambil sedikit dan tidak kerap. Dalam kuantiti yang sesuai adalah lebih kurang 1 sudu makan sehari. Untuk menggantikan ia dalam masakan atau bahan bakery, digalakkan untuk menggantikan 1 sudu makan gula putih dengan 1 sudu makan madu kerana kalorinya lebih kurang sama iaitu sebanyak 60 kalori. Jadi disebabkan kandungan kalori yang sama, lebih baik memilih madu kerana kandungan khasiat madu yang banyak dan baik untuk tubuh badan kita jika dibandingkan dengan gula putih. Ataupun kalau nak buat setengah sudu gula putih dengan setengah sudu madu pun boleh, tiada masalah. Yang penting jaga kuantiti anda. Jadi sekian saja ilmu yang saya dapat kongsikan pada hari ini. InsyaAllah panjang umur dan murah rezeki. Kita akan berjumpa lagi pada masa mendatang. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe YouTube channel kami dan social media yang lain tertera di bawah. Stay safe semua dan jaga SOP. Assalamualaikum.